Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati pensyarah penyelia Puan Hajah Norehan binti Mat Zain, panel penilai 1 Dr. Mas Norbani binti Abu Samah, panel penilai 2 Dr. Suryani binti Mat Noor, serta rakan-rakan siswa guru sekalian. Pada hari ini, saya Nur Akilah Hanis binti Osman, PISMP Sains 9 Jun 2017, akan membentangkan kajian tinjauan saya yang bertajuk Tahap Kesediaan Siswa Guru Sains terhadap penggunaan TMK dalam PDPC. Berikut merupakan kandungan yang akan saya bentangkan pada hari ini, iaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, seterusnya tinjauan literatur, yang ketiga metodologi kajian, yang keempat dapatan dan pembincangan tinjauan, dan yang terakhir kesimpulan implikasi dan cadangan tinjauan. Pengenalan bagi kajian ini, pada abad ke-21, teknologi maklumat komunikasi muncul sebagai salah satu medium untuk menyampaikan pelbagai jenis maklumat dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. UNESCO berpendapat TMK sebagai sesuatu yang sangat penting untuk digunakan dalam bidang pendidikan kerana keupayaan TMK yang dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Melalui Pelan Pembangunan Malaysia 2013-2025, anjakan ke-7 transformasi sistem pendidikan negara adalah untuk memanfaatkan TMK dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan. Oleh itu, pengetahuan, kemahiran dan sikap guru khususnya terhadap TMK penting bagi membolehkan pengajaran berbantukan teknologi ini dapat dijalankan dengan jayanya di sekolah dan memberi kesan positif terhadap pembelajaran sains. Kenyataan masalah bagi kajian ini, Dasar Pembangunan Negara dalam Rancangan Malaysia ke-8 2001-2005 menegaskan kepentingan membangunkan dan memperluaskan penggunaan teknologi maklumat dalam pembangunan pendidikan. Menurut Nur Amalina et al. 2019, tahap kesediaan guru dalam penggunaan teknologi berasaskan komputer merupakan salah satu aspek yang penting bagi menangani perubahan ke arah pengajaran dan pembelajaran sains yang berkesan. Menurut Ong Yao Ping 2020, terdapat guru yang masih kurang mahir dalam menggunakan komputer justru menyukarkan mereka untuk menghasilkan bahan pengajaran berasaskan komputer. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan siswa guru sains IPG terhadap penggunaan TMK dalam PDPC. Manakala objektif khusus bagi kajian ini yang pertama, bagi mengenal pasti tahap kesediaan siswa guru sains IPG terhadap penggunaan TMK dalam PDPC daripada aspek pengetahuan, mengenal pasti tahap kesediaan siswa guru sains IPG terhadap penggunaan TMK dalam PDPC daripada aspek kemahiran, yang ketiga mengenal pasti tahap kesediaan siswa guru sains IPG terhadap penggunaan TMK dalam PDPC daripada aspek sikap. Persoalan kajian yang pertama, apakah tahap kesediaan siswa guru sains IPG terhadap penggunaan TMK dalam PDPC daripada aspek pengetahuan? Yang kedua, apakah tahap kesediaan siswa guru sains IPG terhadap penggunaan TMK dalam PDPC daripada aspek kemahiran? Seterusnya, apakah tahap kesediaan siswa guru sains IPG terhadap penggunaan TMK dalam PDPC daripada aspek sikap? Skop dan batasan kajian ini hanya berfokuskan di beberapa institut pendidikan guru di Malaysia yang terbatas kepada sampel yang diambil daripada siswa guru PISMP Sains semester 6 dan semester 8 sahaja. Institut pendidikan guru yang terlibat adalah seperti berikut. Yang pertama, IPG Kampus Datuk Razali Ismail daripada kawasan Zon Timur. Seterusnya, IPG Kampus Darul Aman daripada Zon Utara. Yang ketiga, IPG Kampus Teknik daripada Zon Selatan, IPG Kampus Batu Lintang daripada Sarawak dan IPG Kampus Ken daripada Sabah dengan jumlah keseluruhan seramai 131 orang siswa guru. Dan soal selidik ini hanya berfokuskan kepada tahap kesediaan siswa guru sains daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap penggunaan TMK dalam PDPC. Seterusnya, bagi kajian literatur, teori atau model kajian yang digunakan iaitu yang pertama, model penerimaan teknologi. Model penerimaan teknologi menerangkan tentang penerimaan pengguna terhadap penggunaan teknologi khususnya sistem maklumat. Model ini menyatakan bahawa penggunaan sebenar suatu sistem seperti sistem berasaskan komputer ditentukan oleh sikap pengguna terhadap sesuatu sistem tersebut. Seterusnya, model kedua yang digunakan adalah model Knowledge Attitude Practice or Behavior iaitu CAP. Model CAP ni merujuk kepada pengetahuan, sikap, amalan dan tingkah laku. Pengubahsaian ini telah dilakukan oleh pengkaji bagi mengutamakan pengetahuan sebagai pembawa ubah kepada sikap dan tingkah laku menurut Flam 2006. Teori ketiga yang digunakan ialah teori tindakan bertujuan iaitu menurut David 2012 yang menjelaskan bahawa teori ini berkonsepkan tingkah laku seseorang iaitu niat tingkah laku sebagai fungsi sikap terhadap hasil tindakan dan berdasarkan pilihan mereka di sekeliling mereka. Kelakuan seseorang individu ditentukan oleh tujuan seseorang tersebut melakukan sesuatu serta berkait rapat dengan sikap dan norma subjek individu. Dapatan kajian lalu,
Menurut kajian yang dilakukan oleh Muhammad Izham et al. 2007, tahap kesediaan guru daripada aspek pengetahuan adalah pada peringkat sederhana. Kajian tersebut telah dijalankan dengan mengumpul data daripada 223 orang responden yang merupakan guru-guru sains sekolah menengah di daerah Hulu Langat. Manakala pada tahun 2011, kajian Johari Hassan dan Fazliana Rashidah menunjukkan bahawa kemudahan TMK yang digunakan oleh para pendidik adalah tinggi, tetapi kekerapan pendidik untuk menggunakan kemudahan tersebut adalah pada tahap yang sederhana. Hasil kajian yang Lee Fong dan Wong Keng Kion 2014 mendapati guru pelatih IPG mempunyai sikap yang positif terhadap TMK dalam pendidikan. Para guru pelatih menunjukkan pengamalan tahap literasi TMK, aplikasi TMK dan penggunaan TMK yang tinggi. Ini merupakan kerangka konseptual bagi kajian saya. Dalam kajian ini, saya menetapkan tahap kesediaan siswa guru sains daripada 3 aspek, iaitu pengetahuan terhadap TMK, kemahiran TMK siswa guru dan sikap terhadap TMK sebagai pemboleh ubah tidak bersandar, manakala penggunaan TMK dalam PDPC merupakan pemboleh ubah bersandar. Kerangka konseptual ini diadaptasi daripada Maimun Akshar et al. 2017. Bagi bab 3, metodologi kajian. Bagi reka bentuk kajian yang dijalankan ini berbentuk kajian tinjauan kerana permasalahan kajian ini hanya berfokus untuk mengenal pasti tahap kesediaan siswa guru sains terhadap penggunaan TMK dalam PDPC daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap. Bagi persempelan kajian, disebabkan kajian dilakukan ke atas populasi yang melibatkan kawasan yang luas iaitu di seluruh Malaysia dan bilangan subjek yang banyak dalam populasi, persempelan kelompok dilakukan. Pada mulanya, saya membuat pemilihan secara rawak 5 buah IPG daripada 28 buah IPG dan seterusnya memilih secara rawak 100 orang responden daripada 5 IPG tersebut. Menurut jadual penentuan saiz sampel Cratchit Morgan 1970, sekurang-kurangnya 97 orang responden perlu menjawab soal selidik ini. Rasional pemilihan sampelnya sebagai responden adalah kerana siswa guru semester 8 telah menjalani praktikum sebanyak 2 kali, manakala siswa guru semester 6 sedang menjalani praktikum di sekolah. Mereka turut menjalani kursus berkaitan TMK yang telah disediakan di peringkat IPG pada semester-semester lepas. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik. Soal selidik ini mengandungi soalan yang berlandaskan kepada objektif kajian supaya segala maklumat dapat menjawab persoalan kajian dengan lebih tepat dan spesifik. Manakala bagi kebolehpercayaan soal selidik ini, kajian rintis telah dilaksanakan bagi mengenal pasti nilai perkali alfa Cronbach. Menurut Athena Ahdika 2017, nilai perkali alfa yang melebihi 0.6 menunjukkan instrumen kajian mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik dan boleh digunakan dalam kajian sebenar. Kajian rintis telah dijalankan ke atas 39 orang siswa guru sains dari PISMP semester 8 IPG Kampus Pulau Pinang yang bukan merupakan sampel sebenar dalam kajian ini. Secara keseluruhannya, alfa Cronbach bagi kajian rintis ini ialah 0.912 dengan masing-masing tahap pengetahuan 0.906, tahap kemahiran 0.904, tahap minat 0.927. Ini menunjukkan instrumen kajian ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan sesuai untuk digunakan dalam kajian sebenar. Bagi proses pengumpulan data, saya mengedarkan borang soal selidik secara atas talian kepada 100 orang responden yang terdiri daripada siswa guru option sains daripada beberapa buah IPG di Malaysia. Pengedaran dan pengutipan borang soal selidik dilakukan secara atas talian dan soal selidik terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian pertama iaitu latar belakang responden, demografi responden. Seterusnya, bahagian kedua, ketiga dan keempat merupakan pemboleh ubah kajian yang ingin dianalisis oleh pendidik yang menggunakan 5 skala Likert. Bagi prosedur penganalisian data, yang pertama saya akan memindahkan semua data yang dikumpulkan melalui Google Form kepada SPSS untuk dianalisis. Kemudian, menggunakan Statistical Package for Social Sciences SPSS versi 26.0, saya akan memproses data tersebut menggunakan kaedah statistik deskriptif. Seterusnya, saya akan membuat interpretasi skor mean berdasarkan Phelan 2011. Skor mean adalah berdasarkan 3 tahap iaitu rendah, sederhana dan tinggi, bagi memudahkan interpretasi data tersebut. Seterusnya, saya akan membuat interpretasi Zian Piawai. Zian Piawai menunjukkan keserakan skor dalam suatu taburan. Seterusnya, bab 4 iaitu dapatan dan perbincangan tinjauan.
Bagi demografi responden, seramai 52 orang siswa guru lelaki dan selebihnya iaitu 48 orang siswa guru perempuan menjawab soal selidik ini. Daripada jumlah tersebut, seramai 79 orang merupakan siswa guru berbangsa Melayu, manakala 15% merupakan bangsa Cina dan 6% merupakan bangsa India. Siswa guru tersebut terdiri pada 2 semester iaitu tahun 4 semester 2 sebanyak 69%, manakala bagi tahun 3 semester 2 sebanyak 31%. Seterusnya, seramai 88 orang siswa guru merupakan pengkhususan sains sekolah kebangsaan, manakala selebihnya adalah pengkhususan sains sekolah jenis kebangsaan Cina. Dan kadar penggunaan TMK dalam kehidupan seharian, hanya 10% yang jarang menggunakan TMK dalam kehidupan seharian, manakala 26% kerap menggunakan TMK dan 64% sangat kerap menggunakan TMK dalam kehidupan seharian. Dapatan kajian menunjukkan tahap kesediaan siswa guru sains IPG terhadap penggunaan TMK dalam PDPC daripada aspek pengetahuan secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi dengan min 4.39. Ini menunjukkan siswa guru sains IPG mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan TMK. Seterusnya, tahap kesediaan siswa guru sains IPG terhadap penggunaan TMK dalam PDPC daripada aspek kemahiran secara keseluruhannya menunjukkan min pada tahap yang tinggi iaitu dengan 3.96. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa item dalam soal selidik ini yang menunjukkan min siswa guru masih berada pada tahap sederhana. Antaranya ialah saya boleh mencipta sendiri video animasi saya untuk digunakan dalam PDPC. Seterusnya, saya berkebolehan mereka bentuk aktiviti pembelajaran sendiri seperti membina sendiri permainan atas talian semasa PDPC. Ini menunjukkan kemahiran siswa guru sains IPG walaupun pada keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi, terdapat beberapa item yang masih perlu ditambah baik. Bagi tahap kesediaan siswa guru sains IPG terhadap penggunaan TMK dalam PDPC daripada aspek sikap, secara keseluruhannya menunjukkan min berada pada tahap yang tinggi iaitu dengan 4.05. Walau bagaimanapun masih terdapat beberapa item yang perlu ditambah baik seperti saya berminat untuk melaksanakan PDPC secara flipped classroom dan blended learning bagi subjek sains iaitu menunjukkan min berada pada tahap sederhana 3.35 dan saya bersedia menghadapi cabaran baru dalam TMK selaras dengan revolusi industri 4.0 juga berada pada tahap sederhana. Bagi bab 5, kesimpulan, implikasi dan cadangan tinjauan. Bagi implikasi kajian tinjauan ini, yang pertama ingin menentukan kebolehlatsanaan perintegrasian TMK dalam PDPC di peringkat sekolah, terutama apabila siswa guru sains tamat pengajian kelak. Seterusnya, menambah kesedaran siswa guru sains untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat terhadap TMK. Seterusnya, melihat keberkesanan kursus TMK IPG seperti EDP 3053 iaitu teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, memberi gambaran tahap amalan perintegrasian TMK dalam PDP Design di sekolah, terutama semasa siswa guru menjalani praktikum. Seterusnya, membantu pihak IPGM untuk mengkaji kelemahan-kelemahan yang boleh diperbaiki daripada semasa ke semasa. Dan terakhir sekali, membolehkan IPGM menyusun strategi pemantapan ilmu TMK. Ini merupakan cadangan bagi kajian tinjauan ini. Yang pertama, Institut Pendidikan Guru Malaysia boleh menyusun strategi pemantapan TMK siswa guru melalui program-program TMK terkini kerjasama antara pihak luar dan pihak IPG. Seterusnya, IPGM juga boleh menambah baik kursus EDP 3053 dengan memasukkan dan menambah elemen-elemen TMK bagi meningkatkan kualiti TMK siswa guru. Seterusnya, kursus berkaitan TMK seperti EDP 3053 ini boleh dijadikan subjek asas sejak daripada pengajian peringkat PPI SMP lagi. Yang kedua, bagi siswa guru, saya mencadangkan untuk mencari peluang dan menambah pengetahuan dan kemahiran berkaitan TMK. Seterusnya, meningkatkan komitmen dan motivasi masing-masing dalam mempelajari ilmu teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Seterusnya, bagi kajian lanjutan, cadangannya untuk mengkaji hubungan antara tahap kesediaan TMK dengan pelaksanaan PDPR semasa pandemik COVID-19. Seterusnya, yang kedua, mengkaji hubungan pelaksanaan TMK dalam PDPC dengan pencapaian murid dalam subjek sains. Kesimpulannya, dalam kajian ini mendapati tahap kesediaan siswa guru sains IPG terhadap penggunaan TMK dalam PDPC
daripada aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap berada pada tahap yang tinggi. Diharapkan kajian ini boleh dijadikan rujukan dan garis panduan kepada pihak yang terlibat dalam merancang pelbagai program TMK khususnya untuk siswa guru IPG. Diharapkan kajian ini juga dapat memberi manfaat kepada dunia pendidikan dengan memupuk kesadaran terhadap kepentingan TMK khususnya kepada semua siswa guru yang akan menggelar pendidik kelak. Ini merupakan rujukan yang saya gunakan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.